الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم. Okey dah suara macam mana? Tamam, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khairin insya-Allah taala? Adakah kamu semua sihat-sihat saja? Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan baik-baik sahaja, insya-Allah. Sebagai penghormatan, kita kata ketua kita, Sayyidina. Sebagai adab, kita kata Sayyidina. Adapun yang dalam solat, kita just ikut seperti yang Nabi SAW ajar, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun dalam solat, kita nak ikut apa yang dalam Nabi SAW ajar, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun kita yang sekarang ni tengah selawat, kita nak agungkan ketua kita, iaitu Sayyidina. Yang Sayyidina yang ketua kita semua, ketua para orang beriman. Kata ketua para orang muslimin. Kan? Jadi kita nak hormat dan juga respect dan juga sanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketua kita. Adapun dalam solat, kita kekalkan kita punya bacaan dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tamam? Adapun dalam selawat-selawat kita seperti sekarang ni sebelum kelas dan sebagainya, tak ada masalah untuk tambah-tambahkan pujian kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adapun kalau siapa-siapa yang nak amalkan bacaan selawat tadi tu dengan teks hadis tersebut lebih afdal. Tak ada masalah. Jadi sahabat-sahabat semua, apa khabar? Adakah sahabat-sahabat semua sihat? Adakah tuan-tuan, puan-puan semua sihat-sihat sahaja? Jadi harap-harap sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan semua baik-baik sahaja. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan semua akan bersama dengan saya pada kali ini, Ustaz Muhammad Indallah, dalam pembelajaran kita memahami Al-Quran melalui percakapan bahasa Arab. Jadi sahabat-sahabat yang pernah join kelas minggu lepas, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Adapun mereka-mereka yang first time, ada tak sini yang first time belajar? Boleh kongsi-kongsikan, saya baru first time nak start kelas Ustaz dan sebagainya. Boleh juga komen di bawah. Okey, saya nak ucapkan juga selamat datang dan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Jadi macam biasa, sebelum kita mulakan kelas, sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi, boleh tak minta untuk sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan semua, sebar-sebarkan kelas kita pada pagi ini kepada kawan-kawan kita yang lain yang belum tahu lagi tentang keberadaan kelas kita ini. Mudah-mudahan apabila sahabat-sahabat kongsikan kepada kawan-kawan yang lain, masyarakat lain, sahabat-sahabat akan dapat pahala sebab mereka belajar daripada kelas ini. Kan? Masya Allah. Mudah-mudahan orang yang tunjukkan satu kebaikan, dia akan dapatkan pahala orang-orang yang buat kebaikan tersebut. Jadi maknanya bila orang belajar mengaji agama, subhanallah, tu dah besar dah. Bukankah besar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi besar orang yang belajar agama ni, belajar ilmu. Nabi SAW bagi tahu, siapa-siapa yang menempuhi satu jalan, okey, yaltamisu fihi ilman, yang belajar barang siapa yang menempuhi satu jalan yang dia mencari ilmu pada jalan tersebut, sahhalallahu lahu, maka Allah Ta'ala memudahkan untuknya, sahhalallahu lahu tariqan, jalan ilal jannah, ke syurga. Jadi besar mempelajari ilmu, lagi-lagi ilmu agama, lagi-lagi ilmu mengetahui makna-makna Al-Quran, kan? Jadi sahabat-sahabat kongsi-kongsi pada yang lain pun akan sebabkan orang lain, orang pahala yang mudah untuk ke syurga tu dapat kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi insya-Allah jangan lupa untuk sebar-sebarkan kepada yang lain, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada sahabat-sahabat sekalian yang bantu sebar-sebarkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima niat baik kita, insya-Allah Ta'ala. Baik. Tamam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagi tahu kepada sahabat-sahabat lain, ada kelas nak faham Al-Quran dengan cara paling senang, iaitu cara dia dengan bercakap bahasa Arab. Lepas tu Ustaz tu bagi tahu contoh-contoh percakapan ataupun perkataan yang digunakan dalam percakapan tu ada dalam Al-Quran. Lepas tu bila kita dah biasa bercakap ataupun biasa kita faham, dengar, nanti bila kita bila baca dalam Quran tu, bila lalu je kita faham makna dia, insya-Allah. Tu contoh dia lah. Kalau nak bagi tahu pada orang lain, mungkin sahabat-sahabat lebih baik lagi dalam penyampaian pada orang lain, dalam berdakwah. Okey, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Pada kelas minggu lepas, kita dah masuk kelas, kita dah masuk muka surat. Kita dah masuk muka surat yang ke-6. Dan kelas yang kemarin, kita ada 14 perkataan yang baharu. 14 mufradat yang baharu. Jadi, daripada situ,
Bila tolak-tolak balik, kita punya target adalah 1,300 patah perkataan yang kita nak cuba hafal, biasakan dan ingat. Jadi daripada situ, bila dah tolak 14, kita ada lagi 1,246 lebih kurang perkataan yang kita nak conquer, kita nak dapat, kita nak tawan, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, harap-harap tidak lupa apa yang dimaksudkan dengan hadha dan juga hadhihi pada kelas kemarin. Dan tidak juga lupa apa maksud huwa dan juga hiya. Tak lupa juga apa maksud muhandis. Tidak lupa juga apa maksud sadiq. Tidak lupa juga apa maksud ma'a. Tidak lupa juga apa maksud tabibah, talibah dan lain-lain daripada 14 mufradat yang kita telah ambil pada kelas minggu lepas. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, ma'a. Apakah yang dimaksudkan dengan ma'a? Sahabat-sahabat boleh kongsikan tak? Ingat tak apa yang dimaksudkan dengan ma'a? Kalau sahabat-sahabat ingat, Masya Allah, memang sangat-sangat profesional. 100 markah untuk orang yang betul. Ya, ma'a maksud dia ialah bersama. Dalam Al-Quran, ada banyak sebut tentang ma'a. Se, 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 tak silap saya, tidak silap saya, dia ada 57 dapatan carian, yakni results, daripada perkataan ma'a sahaja di dalam Al-Quran. Bagus sahabat yang kata bersama. Apa contoh dia yang terdapat dalam Al-Quran? Yang kita selalu baca dalam surah Asy-Syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya ma'al usri, bersama dengan usr, yusra, ada yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna bersama usr yusra, ada yusra. Jadi sahabat-sahabat mungkin tak tahu perkataan lain selain daripada ma'a. Jadi tahulah sedikit sebanyak bila baca, tahulah ma'a tu, oh maksud dia adalah bersama. Macam tu. Jadi kalau ikutkan sini senang je sebab selalu sangat dengar. Yang ni sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kesenangan. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kesenangan. Jadi subhanallah, ayat ni sangat-sangat memberi faedah dan pelajaran bagi seluruh orang Islam. Adapun itu kita akan tinggalkan kemudian. Tapi maksudnya kita faham. Ma'a ialah bersama. Kemudian bukan itu sahaja. Terdapat dalam surah Al-Kahfi pada ayat ini yang kita selalu baca. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Mana dia perkataan ma'a? Dekat depan sekali. Okey, yang bawah-bawah tu mungkin panjangnya mana ma'a? Dekat atas sekali tu. Wasbir nafsaka ma'a. Ma'a bersama. Mungkin yang lain-lain sahabat-sahabat tak tahu, tapi ma'a sebabkan dah belajar pada kelas minggu lepas, maksud ma'a adalah bersama. Kan? Jadi alhamdulillah ini membantulah pembelajaran kita insya-Allah dalam pemahaman Al-Quran. Maksud saya pembelajaran kita ini akan membantu dalam pemahaman Al-Quran. Walaupun adalah sedikit sebanyak. Target saya adalah sediakan sahabat-sahabat semua untuk dapat sedikit sebanyak. Dan daripada sedikit sebanyak tu, jika Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita dari segi waktu dan juga kesihatan dan juga kelapangan, boleh pergi ke step yang selanjutnya.
Sebab dengan sedikit-sedikit ni boleh tambah lebih banyak lagi. Contoh macam nahwu, saraf, balaghah dan ilmu-ilmu lain yang membantu dalam pemahaman Al-Quran. Sebab nahwu, saraf, balaghah saja tidak cukup. Dia kena tambah lagi. Tambah lagi. Sirah. Apa lagi? Selain daripada sirah. Ulumul Quran, ulumul hadis. Apa lagi? Asbabun nuzul, ulumul Quran. Tafsir. Dan lain-lain lagi. Okey, dari sini wasbir nafsaka ma'a bersama alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Di sini Allah Taala bagi tahu, kan, bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang mengajak kepada Tuhan mereka di waktu petang dan di waktu tengah hari ataupun bil ghadati wal ashi, ialah di waktu petang dan malam, siang dan malam, yang mereka ni menginginkan keredaan Allah Taala sahaja. Jadi ni ayat ni di dalam surah Al-Kahfi, cuma target kita nak bagi tahu perkataan ma'a, iaitu makna dia ialah bersama. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, harap-harap sahabat-sahabat dah ada bukunya. Bagi yang belum ada bukunya, dapatkan bukunya. Nak dapat buku secara kitab, boleh dapatkan dekat Shopee. Kalau nak dapatkan PDF pun tak ada masalah, boleh search dekat Google, dan kitab tu percuma sahaja. Ini kitab akan kita ambil atau guna, iaitu jilid 1 Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Okey. Harap-harap sahabat tengoklah. Kalau belum tengok kelas-kelas yang terdahulu, saya ada tunjukkanlah macam mana nak dapatkan. Ada link dia ataupun ya. Naam. Jadi 3 perkara penting dalam kelas ni yang saya nak sahabat-sahabat buat. Yang pertama, tanya soalan. Yang kedua, tulis nota. Yang ketiga, berusaha sampai jadi. Sampai jadi. Jadi ingat, tanya, kemudian tulis nota, kemudian buat sampai jadi. InsyaAllah. Tamam. Jadi kita mulakan insyaAllah. Oh, saya nak bagi tahu lagi. Yang sekarang ni kita ada lagi 1246 mufradat untuk kita capai. Nak buat PDF di mana Ustaz? Nak cari PDF bagaimana? Cari PDF, pergi dekat Google, tulis dalam bahasa Arab Al-Arabiyatu Baina Yadaik, tapi dalam bahasa Arab PDF. Nanti dia keluar insya-Allah. Baik, muka surat 7. Muka surat 7 adalah latihan untuk hiwar yang ketiga. Siapa yang mereka belum dapatkan kitab dia lagi, please dapatkan dahulu. Saya sepatutnya berikan link juga, mudahkan sahabat-sahabat sekalian, tapi saya tak buat. Tamam. Kita teruskan dahulu sebab ada sahabat-sahabat yang dah ada kitab. Tamam. Jadi buka muka surat 7. Okey, muka surat 7. Saya buat dalam bentuk slide, tapi muka surat 7 jugalah, supaya sahabat-sahabat boleh nampak lebih besar. Kalau tengok satu muka surat PDF kan dia kecil sikit. Okey. Jadi saya harap sahabat-sahabat tidak lupa apa maksud tadrib. 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 Apa makna tadrib? Sil. 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 Apa makna sil? Baina. 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 Apa makna baina? Al-kalimah. 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 Apa makna kalimah? As-surah. 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 Apa makna as-surah? Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini kita pernah ambil pada kelas yang ke-5 ke-5, saya rasa ke-5. Tak, yang ke-6. Maaf. 7, 8, 6. Yang ke-6.
Kelas ke-6, siri ke-6 ada sil, baina, kalimah, surah, al-munasibah. Al-munasibah, apa itu al-munasibah? Ma makna al-munasibah? Jadi harap sahabat-sahabat tidak lupa. Tamam? Sebab kita punya kelas seminggu sekali. Jadi seminggu sekali, setiap hari ada waktu untuk ulang pembelajaran kita yang lama-lama. 5 minit satu hari. Allahu Akbar. Tengok tu, sahabat kita dah bagi jawapan yang sangat tepat. Sambung di antara gambar yang munasabah. Tapi tertinggal satu. Minta maaf, tertinggal satu. Sambung di antara perkataan dan gambar yang munasabah. Okey, itu betul-betul. Sambung di antara perkataan dan gambar yang munasabah. Terima kasih Cik Puan Halimah Syuaib. Ahsanti, mumtaz. Bagus. Okey, sekarang kita lihat yang pertama sekali. Al-mufradatu al-ardu. Unzur wastami' wa'id. Sahabat-sahabat sekalian, buka muka surat 7, lihat yang atas sekali. Atas sekali dia ada soalan ataupun ada dia punya petikan, arahan. Al-mufradatu al-ardu. Unzur wastami' wa'id. Wahai sahabat-sahabat sekalian, ya ikhwanana, ma ma'na al-mufradat? Wa ma ma'na al-ard? Ma ma'na unzur wastami' wa'id? Naam. Siapa tahu maksud-maksud ni? Harap setiap orang tahulah maksud dari setiap perkataan-perkataan ini. Dan ingat, setiap perkataan-perkataan yang kita belajar dalam baina yadaik ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sebab ni adalah permulaan untuk ke peringkat seterusnya. Kosakata lampiran, betul. Al-mufradat ialah kosakata. Al-ardu, lampiran. Unzur wastami' wa'id, lihat dan dengar dan ulang. Masya-Allah, bagus. Terima kasih banyak yang telah jawabkan dengan tepat sekali. 1000 markah untuk yang menjawab. Jadi sahabat-sahabat yang tak menjawab dan lihat saja, cuba juga untuk menjawab dan copy dan paste supaya dapat 1000 markah. Tahniah, masya-Allah. Okey. Kita teruskan insya-Allah. Jadi bawah daripada tajuk tersebut ada gambar inilah. Tamam. Jadi lihat sama-sama. Baca, kemudian kita akan terjemahkan. Dan bukan saya, kita nak lihat sahabat-sahabat. Mudallis. Ma makna mudallis ya ikhwanana? Mudallis alladhi yudallisu al-ulum, contohnya. Mudallis adalah yang mengajarkan ilmu, contohnya. Apa dia yang mengajarkan ilmu? Mengajarkan ilmu ialah na'am. Tiru jawapan kan. Guru, betul. Talibah, betul. 100 markah untuk sahabat yang betul jawab. Talibah. Ma makna talibah? Ya ikhwanana. Naam, talibah allati tatlubu al-ilma. Talibah allati tatlubu al-ilma. Talibah ni apa? Talibah ni adalah yang mencari ilmu. Kita panggil apa? Na'am, pelajar. Betul. Ahsantum jami'an ya ikhwanana. Bagus sekali. 100 markah untuk semua yang jawab sahaja. Tamam. Ba'dahu tabibah. Ma ma'na tabibah ya ikhwanana? Ma ma'na tabibah? Tabibah hiya allati tu'aliju al-amra. Tabibah ialah mereka ataupun dia yang merawat pesakit. Siapa panggil tabibah? Apa makna tabibah? Na'am. Tabibah ialah doktor perempuan. Sahih.
allati tu'aliju al-amrad. Ini yang merawat pesakit-pesakit. Sahih, doktor perempuan. Ba'da dhalik muhandis. Lepas tu muhandis. Al-muhandis. Al-muhandis. Ma makna al-muhandis ya ikhwanana? La tansau makna muhandis. Jangan lupa makna muhandis. La tansau makna muhandis. Muhandis yani alladhi yabni al-bina. Dialah yang membina bangunan. Man, ya betul tu jurutera. Ahsantum jami'an ya ikhwanana. Bagus. 1000 markah kerana telah selesai line yang pertama sekali. Ahsantum. Okey, tahniah. Kita teruskan dengan bahagian yang seterusnya. InsyaAllah. Line yang kedua. Akhun. 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 Ma makna akhun ya ikhwanana? Ukhtun. 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 Ma makna ukhtun ya ikhwanana? Al-farqu baina akhin wa ukhtin akhin lirajul wa ukhtin limra'atin. Perbezaan antara akh dan juga abang ialah akh dan juga ukhut ialah akh untuk lelaki dan ukhut untuk perempuan. Ya betul, ahsantum. Abang lelaki, saudara lelaki ataupun dan saudara perempuan. Faham. Masya-Allah, ahsan. 100 markah untuk sahabat-sahabat semua. Ada orang tanya tentang soalan tadi. Tabibah dan juga talibah. Lihat dan dengar. Ada beza. Tabibah. Tabibah. Cuba baca. Tabibah. Supaya tak confuse. Tabibah. Cuba baca. Tabibah. Yang ni kalau B tu panjang ada ya. Yang itu doktor. Adapun pelajar dia ta tu panjang. Talibah. 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 Okey, lepas ta tu baru li. Tapi kalau doktor dia dua-dua ba. Tabibah. Okey, kalau pelajar talibah. Talibah. Okey, harap-harap saya dah jawab soalan anda dan harap-harap tidak confuse lah lepas ni. Okey, kita teruskan insya-Allah. Sahabat-sahabat bagus. Macam tadi tu contoh sahabat kita yang kalau tidak faham terus tanya. Jadi sahabat-sahabat kalau ada yang tak faham soalan-soalan boleh terus tanya tanpa perlu tanya saya tanya apa makna ni, apa makna. Apa makna saya pula tanya. Saya tanya ada soalan tak? Jangan tunggu saya tanya ada soalan ataupun tidak. Teruskan tanya kalau ada soalan. Ya, tabibah, doktor. Betul tu. Teruskan. Bismillah. Sadiq wa sadiqah. Sadiq wa sadiqah. Ma makna sadiq wa sadiqah? Ya ikhwanana. Ma makna sadiq wa sadiqah? Ya ikhwanana. Pemasuk sadiq dan juga sadiqah, wahai sahabat-sahabat sekalian. Naam sadiq yani alladhi qariba ilaina fi laysa fil bait. Alladhina hum qaribuna ilaina laysa fil bait. Ini mereka ni adalah orang yang dekat dengan kita tapi bukan dalam rumah. Sahih, kawan-kawan, kawan lelaki dan juga kawan perempuan. Naam, ahsantum jami'an. Mereka lah kawan-kawan ataupun kawan. Sadiqun kawan lelaki wa sadiqah kawan perempuan. Sadiqun kawan lelaki, sadiqatun kawan perempuan. Ahsantum ya ikhwanana, bagus sekali. Tahniah. Ada line yang terakhir. Kita nak lihat. Di line yang kedua pun telah selesai. Sekarang kita lihat line yang terakhir. Sadiq tu benar. Siddiq benar. Siddiq yang membenarkan. Sadiqun yang benar.
Shadiqun, yang benar. Adapun shadiq, kawan. Kalau yang benar, shadiq. Kalau yang benar, shad, alif, dal dengan qaf. Shadiq. Sekejap ya, saya bagi contoh perkataan shadiq dan juga shadiq, perbezaan dia. Tapi perlukan waktu sedikit. Sekejap ni. Supaya saya boleh tambahkan slide dekat sebelah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana dia punya gambar ni? Wah, sini. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Teks. Ni tulisan dia. Sadiq. Sadiq yang benar. Adapun tadi sadiq. Ini sahabat. Bezalah antara dua contoh. Baik. Teruskan. Hada hadhihi. Hada hadhihi. Hada hadhihi. Ya ikhwanana, ma ma'na hada hadhihi? Hada hadhihi. Ma ma'na hada hadhihi ya ikhwanana? Na'am. Hada maksud dia apa? Hadhihi, na'am. Hada untuk lelaki, hadhihi untuk perempuan. Hada hadhihi isim isyarah lil qarib. Dia adalah kata tunjuk untuk yang dekat. Hada hadhihi. Tamam. Itu dan ini salah. Itu untuk yang jauh. Adapun hada hadhihi adalah ini. Cuma beza dia macam sahabat-sahabat lain bagi tahu, masya-Allah bagus sekali, iaitu ini untuk lelaki dan ini untuk perempuan. Jadi ada beza. Okey, waktu untuk kelas kita adalah 1 jam. Dari pukul 8 sampai pukul 9. Tamam, setiap hari Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi. Jadi jangan lupa untuk ajak sahabat-sahabat, kawan-kawan lain supaya dapat sertai. Okey. Macam tadi kita tunjukkan pada slide yang pertama, kan? Kita belajar percakapan bahasa Arab supaya apa? Supaya faham makna Al-Quran. Tengok macam contohnya dalam pembelajaran kita ni belajar menggunakan ma'a contohnya. Jadi bila nanti dalam baca Al-Quran, oh saya pernah belajar ma'a ni dalam belajar percakapan. Maksud dia bersama. Jadi bila baca Al-Quran boleh faham secara tidak langsung. Indirect learning. Tapi niat saya belajar percakapan ni bukan untuk bercakap saja, untuk biasakan sahabat-sahabat sekalian dalam setiap perkataan bahasa Arab ni. Tengok target kita 1,300 nak dibiasakan. InsyaAllah. Okey. Semangat pula jawab soalan tadi. Nanti hantar nama buku nak order kat Shopee. Tak ada masalah. No problem. Okey. Teruskan. Huwa hiya. Huwa hiya. Huwa hiya. Ya ikhwanana, ma ma'na huwa wa ma ma'na hiya. Ya ikhwanana. Masya Allah. Masya Allah. Yallah, ma ma'na huwa wa ma ma'na hiya. Na'am, ahsantum jami'an. Huwa, yakni dia lelaki. Wa hiya, yakni dia perempuan. Alhamdulillah, bagus, tepat. 100 markah, tak 1,000 markah untuk semua yang jawab dengan betul. Sebab kita dah selesai line yang ketiga. Na'am, alhamdulillah, ahsantum. Mungkin saya boleh tuliskan nama kitab dia. Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Nanti keluarlah tu copy paste Al-Arabiyatu Baina Yadaik ni. Yang saya tulis ni boleh search dekat Shopee, nanti keluarlah. Kebiasaan dia yang jual tu daripada Indonesia. Okey, tamam. Maknanya kita sudah selesai untuk muka surat 7 yang bahagian atas. Sekarang kita akan masuk bahagian yang di bawah.
Jom baca sama-sama. Tadrib sil bainal kalimati was suratil munasibah. Saya nak sahabat-sahabat juga baca tahu, baca. Sebab saya ada pelajar, bila dia baca baru kita nampak yang dia lemah dalam bacaan juga. Mungkin bacaan Quran okey, tapi bacaan bahasa Arab ni, tulisan Arab, dia lemah. Apapun, kita minta dia baca supaya dia latih. Itu yang kita nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian. Saya nak dia latih. Jadi saya nak sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan semua berlatih juga. Yang tak biasa untuk baca, baca sekarang. Tamam. Tamam. Walaupun saya tak direct dengan sahabat-sahabat sekalian tak dapat dengar, semuanya saya wakilkan kepada Allah Ta'ala dan harap sahabat-sahabat tunaikanlah tanggungjawab tersebut. Nah, tadrib sil bainal kalimati was surati al munasibah. Sil bainal kalimati was surati al munasibah. Cuba sambung semua sekali. Tadrib sil bainal kalimati was suratil munasibah. Sil bainal kalimati was suratil munasibah. Baik, macam tadi ada sahabat kita bagi tahu jawapan dia. Sambungkan di antara perkataan dan gambar yang sesuai. Masa yang awal-awal tadi slide saya bagi tahu tu, yang ni dia. Jadi, maksud tadrib ialah latihan. Sil ialah sambungkan. Baina adalah di antara. Al-kalimah ialah perkataan. Was-surah. Tulisan kat HP kecil Ustaz. Laptop saya tak boleh buka pula. Oh, laptop. Tulisan kat handphone kecil. Itulah yang ni dah paling besar sekali yang saya boleh bagi sahabat-sahabat sekalian. Skrin yang saya buat. Kalau tengok dalam PDF, sahabat-sahabat tak nampak apa langsung. Ini pun sudah kita besar. Cuba buat macam terbalikkan ke kan. Kan handphone macam ni kan. Kalau terbalikkan, mungkin boleh nampak besar sikit lah. Wallahu a'lam. Panggil apa nama? Rotate. Rotate. Tapi kena book on lah dia punya rotate option. Okey, apa pun. Ya, maknanya latihan sekarang ni, yang bawah tu dia minta untuk kita sambungkan antara perkataan dan gambar yang sesuai. Tidak spelling. Khairan. Naam. Kita tengok gambar yang pertama sekali. Lihat gambar yang saya tunjukkan ni. Ada dua gambar. Yujad suratani. Ada dua gambar. Yujad suratani fi hadhihi surah. Dalam gambar yang saya tunjukkan ni ada dua gambar. Gambar perempuan dan gambar lelaki. Gambar perempuan tengah pegang buku. Gambar lelaki tengah tulis. Tamam, suratul ula suratul imra'atin. Atau suratul bintin. Hiya mada tahmilu al-kitab. Wa yujad suratu suratu al-rajul huwa yaktubu syai'an fi syai'. Naam. Nak hadiri tamam, tak ada masalah. Okey, tamam. Jadi, daripada gambar ni, apa yang saya nak sahabat-sahabat sekalian buat adalah jawab soalan Ustaz. Sebab Ustaz akan tanya soalan macam ni. Aina surah li kalimah ... Aina surah li kalimah ... Ingat tak apa yang dimaksudkan dengan aina? Ingat tak apa yang dimaksudkan dengan surah? Dan ingat tak apa yang dimaksudkan dengan li? Dan ingat tak apa yang dimaksudkan dengan kalimah? Apa yang dimaksudkan dengan aina ya ikhwanana? Ma makna aina? Ma makna li?
Na'am, ma ma'na li? Ma ma'na kalimah? Ma ma'na kalimah? Okey, kita lihat jawapan tadi tu. Betul, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat jawab dengan tepat sekali. Jadi maknanya aina surah li kalimah. Apa maksud aina surah li kalimah? Di mana gambar bagi kalimah? Di mana gambar untuk kalimah? Okey. Dot dot dot. Kalimah ialah perkataan. Jadi kita maratan ukhra. Kita maratan ukhra. Apa itu maratan ukhra? Ya ikhwanana. Ma makna maratan ukhra? Ya, betul tu. Jadi sahabat-sahabat jawab dengan tepat tu, kita bagi 500 markah. Masya Allah. Okey, maratan ukhra sekali lagi. Ya ikhwanana, aina surah li kalimah mudallis? Aina surah li kalimah mudallis? Tak dapat? Okey, saya tolong pastekan gambar dia dekat sini. Nah, ini contoh soalan saya. Aina surah li kalimah mudallis? Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Mudallis al-yasar. Bagus, Tuan Radin ataupun Cik Puan. Saya kurang pasti. Maaf. Sebab ada sahabat saya, Radin, dia seorang lelaki. Adapun sahabat Radin, sahabat Radin bagus, betul tu. Mudallis al-yasar. Adapun Cik Puan Salma, dia lagi tepat jawapan dia. Dia bagi komplit. Yang ni 1000 markah dia dapat. Masya Allah. Dia dapat 1000 markah. Tahniah Cik Puan Salma. Dia bagi tahu apa? As-surah li kalimah mudallis fil yasar. Tengok tu. Gambar bagi perkataan mudallis fil yasar. Yang ni saya suka. Tengok tu. Macam mana dia buat. Saya tolong tunjukkan kepada sahabat sekalian. Di sini. Tengok. Maaf. As-surah. As-suratul li kalimah mudallis. Sepatutnya dot dot dot. Fi apa macam tu. Guys. Jadi jawapan dia seperti begitu. As-surah li kalimah apa? Fi apa? Masya Allah, betul. Jadi as-surah li kalimah mudarris fil yasar. Al-yasar belum ada di buku betul sebab kita dah ajar pada kelas minggu lepas berkenaan dengan kanan dan kiri. Dan juga cara nak jawab pun ada dalam kelas pada minggu lepas punya minggu lepas, iaitu kelas ke-6 tak silap. Betul. Jadi kanan dan kiri ada dalam buku tapi bukan bab yang sekarang ni. Kat hujung. Hujung, maaf. Over excited. Nah, kanan dan kiri. Boleh tak sahabat-sahabat bagi tahu kanan dan kiri dalam bahasa Arab? Yang ni telah kita ambil dalam kelas kemarin juga. Apa yang dimaksudkan dengan kanan dan kiri tapi dalam bahasa Arab? Yep, betul tu. Kanan ialah al-yamin. Adapun al-yasar ialah kiri. Adapun kiri ialah al-yasar. Jadi kanan yamin, kiri yasar. Maratan ukhra ya ikhwanana. Kita buat sekali lagi. Bukan gambar ni. Kita buat sekali lagi. Jadi maknanya sahabat sekalian betul, iaitu kalimah surah li kalimah mudarris fil yasar.
surah di kalimah mudarris fil yasar. Saya kena buat garisan supaya sahabat-sahabat nampak. Kan? Kita letak garisan. Surah di kalimah mudarris fil yasar. Okey. Sekarang soalan kepada sahabat sekalian. Aina surah li kalimah talibah? Aina surah li kalimah talibah? Nak jawab macam mana? As-surah li kalimah talibah fi al-yamin. Betul. As-surah li kalimah talibah fi al-yamin. As-surah li kalimah talibah fi al-yamin. Gambar untuk perkataan talibah, gambar bagi perkataan talibah di kanan. Kan? Masya Allah. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang jawab dengan tepat tadi, semuanya dapat 1,000 markah tambahan. Bagus. Masya Allah. Okey, kita teruskan dengan yang seterusnya. Boleh? Teruskan dengan yang seterusnya. Okey, untuk gambar ini pula. Saya tak tunjukkan dia punya perkataan sudah. Saya tanya dalam bahasa Arab saja. Harap sahabat semua faham. Ya ikhwanana, wahai sahabat-sahabat kami. Aina surah li kalimah sadiqah. Aina as-surah li kalimah sadiqah. Aina as-surah li kalimah sadiqah. Yamin au yasar. Sekarang ni gambar seterusnya ni mana satu? Yamin ke yasar? Yamin ke ataupun yasar? Yamin ke ataupun yasar? Macam dia nak jawab? Alamak, kena ada tulisan juga. Oh, ada. Okey, sahabat-sahabat dah jawab. Masya Allah, Cik Puan Hamidah. Yang pertama jawab dengan tepat sekali. Tahniah. Ada yang jawab pertama sekali 1,500. Tahniah. Ada pun yang lain-lain jawab dengan betul 1,000 markah. Masya Allah. Ahsantum. Jadi betul, sadiqah, surah li kalimah sadiqah fil yamin. Naam. Jadi kalau sadiq macam mana? Aina surah li kalimah sadiqah. Aina surah li kalimah sadiqah. Cuba jawab. As-surah li kalimah sadiq fil yasar. Naam. Soal as-surah li kalimah sadiq fil yasar. Sahih. Ahsantum jami'an. Masya Allah. Bagus sekali. As-surah li kalimah sadiq fil yasar. Gambar untuk perkataan sadiq di kiri. Bagus. Masya Allah. Kita boleh teruskan. Ada pun yang masih confused lagi, Ustaz tanya apa? Ni, Ustaz tanya ni. Ustaz tanya, Aina suratu li kalimati tabibah. Sekarang ni yang baru pula. Aina suratu li kalimati tabibah. Aina surah li kalimah tabibah. Macam mana nak jawab? Aina surah li kalimah tabibah. Adapun sahabat-sahabat yang tulis, jangan lupa untuk sebut juga. Okey, saya nak sahabat-sahabat biasakan dengan menyebut juga. Ya, betul tu. Sadiqah al-yami Sadiqah. Sekejap. Sadiqah al-a'la. Pun boleh juga. Tab Tabibah kanan. Confuse. Surah li kalimat tabibah fil yamin. Alamak. So, ada orang salah jawab. Okey, ada pun jawapan sahabat kita. Dia kata tabibah fil yamin. Sebelah kanan. Okey, sahabat-sahabat kena tengok. Gambar kanan tu gambar apa? Saya akan zoomkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Gambar kanan tu gambar apa?
Tengok betul-betul. Cuba tengok. Tengok dia punya topi tu, dia pakai topi apa. Surat yang dia pegang tu nampak macam surat apa. Ha. Kanan kiri confuse. Okey, faham. Kanan ialah yamin. Kiri ialah yasar. Kanan ialah yamin. Kiri ialah yasar. Okey. Jadi kita tunjukkan pada sahabat sekalian. Minta maaf kalau saya terconfusekan. Okey. Yamin. Kanan. Kanan. Yasar. Okey. Yasar. Kiri. Yamin kanan. Yasar kiri. Faham? Yamin kanan. Yasar kiri. Yamin kanan. Yasar kiri. Yamin kanan. Yasar kiri. Okey, lagi sekali. Jadi, aina surah li kalimah tabibah? Masya Allah. Ada jawapan daripada sahabat kita yang dah betul. As-surah li kalimah tabibah fil yasar. Tepat sekali. As-surah li kalimah tabibah fil yasar. Macam mana sahabat kita jawab? Macam ni. As-surah li kalimah tabibah fi al-yasar. Gambar untuk perkataan tabibah di kiri. Okey, soalan seterusnya. Cuba sahabat-sahabat jawab yang betul. Aina surah li kalimah muhandis? Aina surah li kalimah muhandis? Cuba jawab dalam bahasa Arab. Na'am, as-surah li kalimah muhandis fil yamin. Ahsant. Masya Allah, sahabat-sahabat yang jawab dengan tepat dan jawab first sekali, semua dapat tambah 2,000 markah. Makin lama makin bertambah, Ustaz. Sebab Ustaz suka sahabat-sahabat jawab dengan baik. Sebabkan sahabat-sahabat jawab dengan baik, Ustaz suka dan tambah markah lebih banyak lagi. Okey, kita teruskan. Ini tadi bagi tahu yamin dengan yasar. Okey, ada lagi satu gambar yang terakhir. Tanpa kita lihat pertanyaan dan juga macam mana nak jawab. Saya tanya saja dalam bahasa Arab, minta sahabat-sahabat cuba jawab sendiri. Subhanallah, saya suka kitab Baina Yadai sebab dia banyak latihan. Jadi, selepas daripada ini, kita akan buat banyak latihan sampai lancar unit pertama. InsyaAllah. Kita lancar unit pertama sama-sama. InsyaAllah. Baik, kita tanya soalan. Ya ikhwanana, wahai sahabat-sahabat kita, aina suratu li kalimah hada? Aina surah li kalimah hada? Aina surah li kalimah hada? Mana gambar untuk mana gambar untuk perkataan hada? Aina surah li kalimah hada? As-surah li kalimah hada fi gambar untuk perkataan hada di yamin atau yasar? Fi yamin. Okey, hada ini tapi penggunaan dia maaf tidak tepat. Hada ini tapi bukan untuk perempuan. Hada ini betul dah. Tapi penggunaan yang yamin kanan. Yang ni ditunjukkan perempuan. Jadi bukan sebelah kanan. Hada ini untuk sebelah kiri. Betul. Jawapan yang selepas ni adalah betul. Surah li kalimah hada fil yasar. Masya Allah. Surah li kalimah hada fil yasar. Suratu li kalimah hada fil yasar. Gambar untuk
perkataan hada di kiri. Nampak macam sahabat-sahabat tak dapat nak jawab. Okey, terpaksa saya bagi balik dia punya tu. Eh, Okey. Saya akan tanya soalan yang di bawah. Ya ikhwanana, aina surah li kalimah hadhihi? Sekarang. Aina surah li kalimah hadhihi? Aina surah li kalimah hadhihi? Naam, as-surah li kalimah hadhihi fil yamin. As-surah li kalimah hadhihi fil yamin. As-surah li kalimah hadhihi fil yamin. Naam. Kita bagi peluang untuk sahabat-sahabat lain try dulu. As-surah li kalimah hadhihi fil yamin. Sebelum kita kembali kepada sadiqah. Okey. Kita kembali kepada as-sadiqah. Ada pun sahabat-sahabat yang jawab dengan tepat pada tadi, yang hadhihi dengan hada. Masya Allah, bagus. Tahniah. Istimewa markah untuk sahabat semua. Ada pun yang sekarang ni kita masuk sadiqah dan juga sadiq, ada pelajar kita, sahabat kita, kata Ustaz salah. Sepatutnya al-a'la dan bukan al-yamin ataupun al-yasar. Sahabat betul pada satu bahagian dan salah pada satu bahagian yang lain. Minta maaf. Sebab apa? Sebab kalau atas, dua-dua dekat atas. Sadiqah dekat atas, sadiq pun dekat atas. Jadi, contoh macam yang ini, macam contoh macam yang seterusnya punya jawapan, kan? Tabibah, adakah dekat atas juga? Ya, dekat atas. Tapi dekat atas sebelah mana? Atas sebelah kanan ke atas sebelah kiri? Jadi, sebab dia dekat atas, bagi tahu atas sebelah kiri ke atas sebelah kanan. Kan? Jadi sebab tu kita just fokus pada satu jawapan saja, iaitu yamin ataupun yasar. Sebab dua-dua gambar adalah di sebelah atas. Jadi sebab tu kita tak gunakan al-a'la. Sebab dua-dua gambar ada di atas. Muhandis pun ada di atas. Tabibah juga di atas. Jadi lebih tepat dan rinci adalah di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Macam gambar yang first, iaitu pada pelajaran kita yang ini, Allahumma salli ala Muhammad. Saya copy paste pada sahabat. Macam mas muka dengan yang ini. Ini bolehlah guna untuk atas dengan bawah. Al-a'la ataupun al-asfal. Macam gambar yang ni. Kan? Ya, hari tu kita pernah buat sama-sama masa pembelajaran yang first tu. Untuk mas muka dengan mas muki. Nak sambung dekat atas ataupun dekat bawah, yang ni sesuai. Sebab gambar ni sebelah kanan semuanya. Kan? Jadi nak letak dekat atas bawah pun boleh. Okey. Diharap sahabat kita terjawablah soalan dia. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan? Oops. Kan tadi pula. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya tanya soalan. Al-kalimah. Dalam Al-Quran terdapat penggunaan perkataan kalimah. Sahabat-sahabat tahu tak apa tempat penggunaan perkataan kalimah? Kalimah yang ini perkataan, bukan ayat. Kalimah perkataan, bukan ayat. Ada sahabat-sahabat kita yang selalu tertukar kalimah dengan ayat. Kalimah bukan ayat. Kalimah perkataan. Kalimah maksud dia perkataan. Ada tempat dalam Quran banyak. Tak silap saya 19 penggunaan
19 tempat untuk penggunaan kalimah sahaja. Ya, 19. Contoh dalam surah Ibrahim. Cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Nampak tu? Allah SWT beritahu, adakah tidak kamu nampak wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah tidak kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu permisalan kalimatan thayyibatan. Kalimah perkataan. Tengok, bila baca kita dah faham maksud kalimah ialah perkataan. Perkataan yang baik. Dia Allah Taala bagi tahulah tentang perkataan yang baik, contoh dia seperti apa. Allah Ta'ala beritahu perkataan yang baik ini, contoh dia seperti kasyajaratin thayyibah, seperti satu pohon yang bagus. Asluha sabit, yang asal dia, akar dia bagus, yakni akar dia tu kukuh. Wa faru'uha fis sama', dan dia punya hujung-hujung sampai ke langit. Maksudnya dahan-dahan, dia punya daun-daun, semuanya sampai ke atas. Jadi cerita dia adalah kalimah ada dalam Al-Quran. Tak ada. Dan juga contoh surah Ibrahim juga sama. Tapi sekarang ni kalimah lain pula. Wa masalu kalimatin khabisatin ka syajaratin khabisatin ijtustat min fawqil ardi ma laha min qarar. Nampak? Mana kalimah? Ka syajarat kalimatin khabisah. Kalimah. Ini perkataan. Tapi dalam surah Ibrahim ayat ini Allah bagi tahu tentang contoh perkataan yang buruk. Contoh perkataan yang buruk ni Allah bagi tahu apa? Contoh dia macam satu pokok yang buruk, yang tak guna, yang mana tercabut, senang tercabut dari bumi, dari tanah. Malah kalau tidak ada satu kekuatan ataupun satu tidak kukuh lah, tidak ada satu kekukuhan pun padanya. Adapun kita punya cerita adalah kalimah. Kalimah ada di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, subhanallah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Nampak? Dalam surah Al-Kahfi 1 hingga 10 tu kan, ayat kelima. Ini kita pernah baca kaburat kalimah. Maksud kalimah perkataan. Jadi insya-Allah satu persatu, step by step, kita belajar pelan-pelan dan tak ambil semua. Sebab kalau ambil semua, masalah kita. Ya Latif. Kan? Jadi insya-Allah sampai sini saja dulu kelas kita. Harap-harap sahabat-sahabat enjoy kelas kita yang santai dan simple ni. Dan minta maaf kalau ada salah dan silap dari segi kata-kata dan bahasa. Jadi jangan lupa untuk sebar-sebarkan. Sahabat-sahabat ada 13 yang tonton. Yang share cuma 7 je. Ya Latif. Samahakumullah. Share. Tak susah pun. Bukan paksaan, tapi kongsi. Subhanallah. Benda yang paling simple untuk kongsi. Kebaikan. Kan? Ini agak aneh lah kalau tidak kongsi-kongsi kepada rakan-rakan kita. Tamam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adapun yang telah kongsikan, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala terima amal kita semua. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal-asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.